pindaan Perlembagaan Iktiraf Warga Negara Malaysia dan sikit sebanyak dapat memberikan satu kelegaan khususnya untuk ibu yang melahirkan anak untuk anak itu mendapat warga negara Malaysia. Sebab kadang-kadang kita tidak berada di situasi tersebut, kita tidak faham apakah mungkin gambaran emosi ibu tersebut kan. Dan sikit sebanyak ianya dapat memberikan satu petanda yang positif lah khasnya untuk ibu untuk mendapatkan warga negara untuk anaknya nanti. Pindaan perlembagaan ini dalam peringkat awal. Tapi pastinya kalau kita melihat semula berapa lama bertahun-tahun yang diperjuangkan diletakkan oleh seorang ibu untuk memastikan kewarganegaraan itu sampai pada anak mereka tu satu perkara yang sangat emosional yang sangat emosi. Kerana ini mengabaikan masa depan anak kita itu sendiri. Kita bersama dengan tetamu kita hari ini yang bakal memberikan sedikit sebanyak inspirasi, Puan Umal Remiza Khaja Mohidin, seorang ibu pada 3 orang anak yang ada penceritaan yang cukup kuat untuk dikongsikan hari ini. Dan juga Puan Suryani Kemper, Presiden Persatuan Sokongan Keluarga dan Kebajikan Selangor dan Kuala Lumpur. Assalamualaikum kedua-duanya. Waalaikumsalam. Terima kasih sangat atas jemputan. Sama-sama. Okey, nak tanya dekat Puan Umal sendirilah kan. Saya percaya yang Puan Umal sendiri pun sudah sedia maklum yang mana kerajaan memang tidak akan memberikan warga negara kepada anak ya. Andai kata kalau kita ini melahirkan di luar negara. Dan saya pasti Puan Umal punya pemikiran andai kata kalau setiap kali nak bersalin tu mesti akan balik dalam kepala, mesti nak balik ke Malaysia kan untuk melahirkan anak di sini. Jadi boleh ceritakan sikit pengalaman itu. Okey. Memang ada. Bismillahirrahmanirrahim. Memang ada perasaan tu. Bukan perasaan tu, saya lalui pengalaman saya selepas anak sulung saya dilahirkan di Qatar. Keperitan, kesusahan yang saya harungi selama 9 sebelum daripada awal tahun tu sampai sekarang ni 9 tahun. Jadi daripada awal yang dapat saya rasakan anak sulung saya hadapi, saya malam-malam tak boleh tidur sebab rasa tak bila nak balik duduk Malaysia dia kena apply visa. Semua ni membuatkan saya bila saya mengandung anak yang selepas tu, anak kedua dan ketiga, saya berkorban balik ke Malaysia daripada Qatar seorang diri. Sebab suami saya memang terikat kontrak kat sana, tak dapat cuti. Bolehlah 1 minggu tapi bukan nak balik ikut. So saya dan anak sulung sebelum yang dilahirkan ni anak pertama saya lah, sebenarnya stillbirth baby. Saya hilang dia pada usia almost 8 bulan, lahir meninggal. Jadi kiranya anak sulung saya yang sekarang ni adalah macam rainbow baby. So nak dapatkan dia tu doktor dah klasifikasikan ni high risk pregnancy. So memang masa mengandungkan dia pun memang saya tak boleh nak balik. 6 bulan usia hamil tu saya pakai crutches sebab saya ada SPD. Lepas tu nak balik penerbangan, emosi pun tak stabil lah, kita nak jaga kesihatan. Tapi dia macam antara dua, nak balik untuk make sure anak saya tu dapat warga negara. Tu saya buat keputusan lahirkan sana, tawakal insya-Allah balik sebab saya akan apply ke warga negaraan tu, and which is saya memang buat. Lahir dia 10 hari tak sampai saya memang pergi ke kedutaan Malaysia untuk apply lah. Okey, so semua kesukaran yang saya hadapi sebab lepas 4 tahun, almost 4 tahun baru dapat jawapan gagal permohonan tu. So bila dapat anak yang seterusnya, yang kedua dengan ketiga tu, saya ingat 3 bulan lebih sebelum salin saya kena balik sebab prosedur penerbangan kan. Kita tak boleh nak lepas 7 bulan tak boleh. Tak boleh. So saya balik awal, tak apalah, balik seorang diri. Masa tu dengan yang anak sulung lah, dengan Mariam, balik duduk kat sana sampai bersalin. Lepas tu saya punya dua-dua giving birth tu adalah emergency CZ. Dua-dua tu. Maknanya lepas saya bersalin tu kena duduk lagi lama kat Malaysia. So total lebih kurang 5 hingga 6 bulan saya tak ada dengan suami di sisi. Saya Sofia pun wanita, Suri pun wanita, kita tak ada suami kat sisi lalui benda tu. Tapi semua ni saya berkorban. Dari segi keuangan juga sebab nak balik tu tiap-tiap kali nak kena flight ticket, lepas tu Mariam punya visa kat sini semua nak kena make sure kan yang untuk saya balik setiap kali tu okey. Lepas tu saya rasa memang banyaklah berkorban emosi saya semua tu semata-mata nak memastikan yang kedua dengan yang ketiga tu dapat warga negara Malaysia. Alhamdulillah.
puan ni sangat-sangat kuat. Alhamdulillah. Saya tak ramai yang boleh katakan dia boleh melalui cabaran fizikal, emosi dan segala risiko kandungan itu tersebut, memastikan anak kedua dan ketiga ni selamat dilahirkan di sini semata-mata untuk kewarganegaraan. Dan mungkin untuk satu pemahaman orang ramai yang mungkin tidak begitu cakna dengan perlembagaan pada masa kini, apakah antara yang menjadi kesusahan untuk anak puan yang pertama, Mariam, yang tiada kewarganegaraan, sudah berusia 9 tahun ya. Sepanjang 9 tahun ini, apakah antara fasiliti kemudahan yang tidak diterima oleh anak puan yang pertama dan apa antara cabaran lain kita tak tahu? Okay. Kalau daripada pengalaman saya dan semua ibu-ibu yang berada dalam situasi saya, ada yang lebih teruk, ada yang lebih merana. Sebab bukan saja daripada mereka ni ada suami, ada yang ibu tunggal, ada yang terpaksa berada dalam perkahwinan tu, perkahwinan yang toksik. Jadi pengalaman yang saya share ni, saya tak boleh nak kata untuk semua, tapi inilah realiti dia. Macam anak saya masuk 7 tahun, saya sekolahkan dia dekat sekolah kebangsaan. Jadi bila masuk tu nak bermohon saja pun dia bagi lewat, tak sama macam murid-murid warga negara lain. So saya mohon kat dia lewat, dapat keputusan pun lewat. Maknanya dia masuk sekolah pun selepas murid warga negara lain masuk. So bila masuk pun dia dah bagi tahu siap-siap textbook tak dapat ya puan, sebab dia bukan warga negara. You know, saya ni warga negara. Saya rasa macam sedihlah kan untuk dia. Lepas tu bila dah masuk dah kelas semua, macam saya nak masukkan dia dalam DLP sebab dia ni anak mixed parentage. Maknanya dia penguasaan dia bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Tapi disebabkan conversation dengan ayah dia bahasa Inggeris, so saya nak try masukkan dia dalam DLP program. Macam tu semua dia akan bagi priority pada warga negara. Sampailah kalau saya tulis surat bagi tahu dekat sekolah, baru dia orang akan cakna and tengok. Macam tu. Lepas tu macam baru-baru ni saya nak balik Kedah, saya orang Kedah. Nak ambil ETS train. Lepas tu cek harga tiket, harga anak sulung saya ni harga warga asing. Sedihlah kan, sebab yang lain-lain tu kita bayar harga Malaysia. Macam kita setiap kali tu dia macam tertampar lah, macam saya ni orang Malaysia lah, warga negara, lahir sini, mak ayah semua keturunan duduk sini. Balik pun walaupun saya memang hijrah kat Qatar, kahwin di Qatar, bekerja di Qatar, tapi saya dengan suami memang nak balik bawa anak-anak membesar kat sini. Lepas tu kewangan memang sebab setiap kali nak buat visa, bila Mariam 7 tahun, kita kena ambil student visa. Student visa ni mahal lah. Kita kena turun naik, buat attestation, ambil medical insurance, pergi menghadap birokrasi, macam pegawai-pegawai pun akan tanya, semua tu memang mengacau emosi saya lah. Lepas tu itulah cabaran-cabaran yang bila tak ada anak warga negara dan ada lagi 2, kita pun rasa macam anak tu tersisih. Hati sisi anak tu sendiri dah mula rasa dah kecewa, sedih, rasa macam lack of belonging. Kita bukan saja nak melihat kepada perasaan emosi kita kan, tapi apabila kita lihat anak tu Mariam itu sendiri kan, ialah bila dia dah meningkat usia, kadang-kadang dia dah start bertanya macam-macam kan. Okey, kita nak bertanya dengan Puan Suraini pula kan. Perjuangan saban tahun kayaknya akhirnya terjawab jugalah kan, apabila kerajaan telah pun mengumumkan pindaan Perlembagaan Persekutuan mengenai hak kewarganegaraan yang diumumkan pada 17 Februari lalu. Jadi bagaimana, apa yang mungkin boleh dikatakan Puan Suriani? Memang alhamdulillah lah. Saya memang terus terang bila kami dari Family Frontiers dan juga ibu-ibu dalam rangkaian kami dapat berita ni kan, rasanya macam wow, like memang boleh berubah nasib kan, because betul lah cerita-cerita penderitaan yang dilalui oleh para ibu memang berat rasanya. Lagi-lagi bila impak dia ataupun kesan dia memang nampak sangat pada anak kan. Anak tu rasa macam tersisih dan bukan tak sama taraf dengan anak-anak kita yang lain dan kawan-kawan sekolah ada juga. Kan, jadi kita pun rasa macam ini akan mengubah nasib anak-anak wanita warga Malaysia. Jadi kami dalam pertubuhan kami memang kami mengalu-alukanlah keputusan kabinet. Jadi sebab memang ia merupakan satu pengiktirafan kan, ini langkah yang sangat signifikan sebab ia merupakan pengiktirafan oleh pihak kerajaan bahawa mereka peka, mereka nampak
mereka tahu apa penderitaan yang dilalui oleh yang dialami oleh para ibu dan anak-anak mereka. Jadi kami memang sangat teruja. Lagi satu, kalau bolehlah dengan izin saya nak kongsikan, sebab kami ada buat survey. Sebab kita pun tak tahu, kadang-kadang mungkin kita dalam kepompong kita sendiri, kita syok sendiri ke apa. Mungkin kita rasa kita je isu ni, tapi bila pindaan diumumkan, kami jalankan survey dengan lebih kurang 800 orang itu di seluruh pelosok negara, dan kami dapati sebenarnya sokongan awam terhadap cadangan pindaan ini memang sebenarnya sangat tinggi, dalam lebih kurang 82%. Tak kiralah sama ada orang Melayu ke, orang bukan Melayu ke, lelaki perempuan, semua banyak menunjukkan sokongan terhadap pindaan ini. Jadi kami memang rasa macam yes, alhamdulillah, memang isu ini orang kalau dah sedar isu ibu-ibu Malaysia melalui ada pengalaman macam gini, orang Malaysia sebenarnya prihatin kan, dan mereka rasa macam tak sepatutnya ibu warga Malaysia melalui isu sebegini. Bukan saja ibu, tapi kita melihat tentang kelangsungan hidup anak itu, akses kepada pendidikan, kesihatan. Apa-apa jadi anak tu kat Malaysia tapi tak dapat, orang kata, satu perhatian yang sama seperti seorang anak rakyat Malaysia. Sedangkan dia ibu rakyat Malaysia. Berdasarkan pantauan Puan Suryani sendiri, kan, berapa banyak kes yang masih tergantung yang perlu diperlihatkan, memandangkan ini antara pindaan perlembagaan yang juga memerlukan masa untuk diaplikasikan. Adakah banyak keluarga yang perlu kita lihat dan berapa banyak kes sebenarnya yang kita perlu pastikan kesaksamaan untuk anak-anak ini? Jadi kalau kita tengok rekod dari Jabatan Pendaftaran Negara, kita pun tengok daripada jawapan Parlimen yang diberi. Kalau rekod Jabatan Pendaftaran Negara menunjukkan dari tahun 2013 hingga tahun 2022, so around 10 years gitu, jumlah permohonan yang diterima adalah sebanyak 4,870. Dan dari jumlah itu, dalam time span 10 tahun ni cuma 2.4%, 117 sahaja permohonan yang diluluskan. Maknanya kalau kita biarkan tanpa pindaan, cuma 117 permohonan keluarga sahaja, anak. Mungkin dalam satu keluarga tu mungkin ada lebih daripada satu anak, kan. Jadi yang diluluskan. Jadi memang dia punya success rate bila kita buat permohonan untuk kewarganegaraan ikut kalau ikut status quo ikut sekarang, memang sangat rendah. Jadi memang kita tahulah isu ni sangat memberi kesan yang negatif kepada kehidupan anak-anak, dan kita nak kalau boleh dicepatkanlah. Memang sangat urgent, kan, penyelesaian dia. Okey, kalau boleh itu memang kita nak mempercepatkan lagi lah, kan, proses ini. Jadi apa mungkin langkah seterusnya daripada pihak Puan sendiri sebagai NGO, kan, ialah untuk nak membela, menegakkan lagi kesamarataan. So, kita tahu kalau ikutkan dari segi undang-undang, pengumuman keputusan kabinet ni umpama janji kerajaan, kan. Jadi kalau ikutkan dari segi undang-undang, memang dia kena lalu Parlimen lagi, dan sebab ini bukan pindaan undang-undang biasa, ini pindaan perlembagaan persekutuan, kita kena dapatkan dia cuma boleh lulus dengan undian majoriti 2/3 ahli dewan. Jadi memang pada kami itu kena lalukan proses tu dulu. Lepas tu dapat lagi persetujuan Majlis Raja-Raja, sebab isu kewarganegaraan ni bukan main, kan. So kita tahu jauh lagi perjalanan. Yang kita kuatkan semangat kita ni adalah bahawa kita tahu ada cahaya di hujung terowong. Tetapi jadi dalam pada masa menunggu pindaan ni berjalan, kami pun memberikan sokongan apa yang boleh untuk memastikan kebajikan ibu-ibu dan anak-anak terpelihara lah. Kita buat apa yang boleh, sebab macam Umar kata tadi pun, kita tahu ada anak-anak yang masih lagi duduk di sini berstatus pakai visa. Jadi yang tak masuk sekolah lagi ataupun lambat masuk sekolah, macam-macam cabaran yang mereka lalui. Jadi kita pun tolonglah sebagai NGO, kita sampaikan bantuan yang sebaik mana yang mungkin. Dalam pada masa yang sama, of course, untuk memastikan pindaan ini mendapat sokongan padu daripada ahli dewan, ahli parlimen, kita pun sekarang ni tengah cuba untuk berjumpa dengan
dengan semua ahli parlimen dari semua pihak, sama ada pembangkang ke ataupun pihak kerajaan, untuk memastikan kita boleh sampaikan maklumat untuk memberi penerangan tentang isu ini supaya tiada salah faham. Itu yang perlu diperkukuhkan, setiap pihak kena memainkan peranan. Dan Puan Umar sendiri seorang ibu yang kuat, yang saya lihat ada termenung sekejap dari masa ke masa, pasti banyak difikirkan. Satu harapan Puan untuk memastikan suara Puan mewakili semua ibu, semua anak-anak yang masih belum dapat kerakyatan didengari. Apakah pesanannya? Okey. Sebelum saya kongsikan harapan saya nak just kongsi satu perasaan peribadi di mana saya rasa semua ibu-ibu yang dalam situasi saya merasai iaitu ketakutan kalau kami ni meninggal sebelum anak-anak kami mendapat. Itu yang sangat realiti yang kebanyakan yang ramai tak nampak. Sebab memang ada pun di antara ibu-ibu yang macam saya ni dah pun meninggal dunia sebelum anak-anak tu mendapat kewarganegaraan, dan akibat dia mereka kena keluar daripada Malaysia, terpisah dengan adik-beradik, terpisah dengan ayah, terpisah dengan keluarga kat sini. So this is very macam personal feeling yang saya share, kebenaran realiti yang memang kita pun tak tahu bila kita akan pergi. Betul. Jadi dengan perkongsian ini saya sangat berharap that pindaan ini disokong secara sokongan rentas daripada semua parti tanpa mengira sama ada apa background parti politik tu, dan sokong sepenuhnya sebab ibu-ibu seperti kami ni dah lama menderita. Kalau kita tahu perlembagaan ini dah lebih 65 tahun. Okey, maknanya saya bercakap ni hanyalah ibu yang sekarang ni, tapi sebenarnya ini adalah sebenarnya nasib yang sebelum ini dan juga selepas ni, future of all Malaysian women lah. Sebab kita tak tahu dengan siapa kita akan berkahwin. Betul. Jodoh ni sesuatu yang bukan dalam isu mana-mana agama. Kita pun tak tahu siapa yang kita akan kahwin, di mana anak tu dilahirkan. Jadi saya berharap semua ahli-ahli parlimen dapat beri sokongan, dan juga lepas daripada itu mendapat sokongan daripada Kesultanan Majlis Raja-Raja. Dan semoga dimudahkan. Ya, amin. Saya mohon semua orang berdoa untuk kami. Amin. Kami semua tolong untuk doa ni. Walaupun bukan semua berada dalam situasi kami, tapi kita one day boleh anak-anak kita, mana-mana anak perempuan kita, ini adalah nasib untuk semua rakyat Malaysia, wanita Malaysia. Kita tak tahu betul lah anak kita tu nanti kahwin dengan siapa, kita tak tahu jodoh tu kan. Tak kisahlah agama apa, kaum apa, asal mana. Kita doakan yang terbaik, dan terima kasih atas perkongsian daripada hati yang perlu didengari supaya kita faham konteks realitinya bagi anak-anak ini, apakah masa depan mereka, satu persoalan yang cukup besar. Terima kasih kita ucapkan kepada Puan Umar Ramiza Khaja Mohiddin dan juga Puan Suriani Kemper sudi meluangkan masa. Semoga segala proses dipermudahkan dan juga dipercepatkan untuk kita sebagai warga negara Malaysia ni dapat menikmati pelbagai keistimewaan lah, khususnya kalau anak-anak kecil ni kita nak lihat dari segi rawatan, pendidikan dan semua itu memerlukan kos kan. InsyaAllah semoga dipermudahkan. InsyaAllah. Terima kasih.